Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. أحمدك يا رب ما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati satu masa nanti kecuali kita membawa iman dan amal dan ketakwaan yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak kecuali yang hadir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang sejahtera. Hari ini kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan Aidil Adha yang kita sambut pada hari ini. Masyarakat sibuk kalau di bumi Al-Haramain, di bumi Mekah Al-Mukarramah, kita dapat lihat para tetamu Allah Subhanahu wa taala telah berjaya wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan mereka sedang bergerak di Muzdalifah dan di Mina untuk melontar dan bermabit dan sebagainya. Mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mereka bersedia untuk dijemput atau mereka belum bersedia untuk dijemput, tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, maka mereka akan dapat. Walaupun mereka datang dalam keadaan susah payah, akhirnya mereka menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dibuktikan dengan peristiwa semasa yang terjadi dalam beberapa masyarakat atau beberapa kelompok manusia. Selama beberapa ratus manusia yang bercadang untuk melaksanakan ibadat haji sudah bayar tetapi tidak keluar visa furada, ataupun mereka telah di-scam oleh setengah pihak yang akhirnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka telah membayar dengan jumlah yang besar, dengan persediaan yang cukup hebat, dengan tahlil yang telah dibuat, dengan persediaan begitu dan begini, akhirnya bila mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjemput mereka, maka mereka tidak akan sampai di Mekah Al-Mukarramah dan mereka tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadat haji. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jika para tuyufur Rahman, para tetamu Allah Subhanahu wa taala, mereka sibuk untuk menyempurnakan manasik haji. Bagi kita yang berada di bumi Malaysia ini, kita sibuk dengan ibadah kurban yang akan kita laksanakan selepas solat sunat Aidil Adha ini dan seterusnya sehinggalah berakhir pada hari tasyrik, iaitu pada hari ke-13 pada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang saya bacakan tadi Allah menyebut fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan bersembelihlah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang pensyariatan sembelihan atau pensyariatan ibadat kurban yang kita kenali sebagai hari raya kurban. Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa agung yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang berlaku kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam dan isteri Nabi Allah Ibrahim Sayyidatuna Hajar alaihassalam. Kita dapat lihat bagaimana peristiwa seorang anak yang sanggup menyerahkan tubuhnya kepada ayahandanya atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim menyatakan kepada anaknya, inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, aku telah melihat dalam mimpiku, aku telah menyembelih dirimu, berikanlah pandanganmu. Maka apa kata Nabi Allah Ismail? If'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan mendapati diriku di kalangan orang yang sabar. Manifestasi daripada pensyariatan ataupun peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail dan Sayyidatuna Hajar menggambarkan bagaimana pengorbanan yang besar, sanggup mengorbankan anaknya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi kita umat Islam, kita tidak disyariatkan untuk menyembelih anak kita sendiri, tapi kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban pada setiap tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, sesiapa yang mempunyai kelapangan, kemampuan, falam yudhi, tetapi dia tak nak menyembelih, makna tak nak masuk ibadah kurban, dia ada duit yang banyak, dia ada simpanan yang banyak, tapi tak sudi untuk mengeluarkan satu bahagian daripada kurban, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yakribanna musallana, maka jangan dekati tempat sembahyang kami. Itu ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang ada keuangan lebih tapi kita kedekut wal kubi wal bakhil untuk mengeluarkan sedikit untuk melaksanakan ibadah kurban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ada masa 4 hari. Hari ini 10 Zulhijjah, 11, 12, 13.
Ada kesempatan lagi untuk kita mengeluarkan sedikit modal kita untuk kita beli binatang ternakan untuk dikorbankan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis baginda, Nabi menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap ahli rumah, fi kulli amin, pada setiap tahun, udhiyah, ada sembelihan. Nabi perintahkan kepada kita. Walaupun di sisi mazhab Imam Syafi'i menyembelih binatang korban hanya sunat muakkadah, di sisi mazhab Hanafi menjadi kewajipan di sisi mazhab Hanafi untuk melaksanakan ibadat korban, tapi bagi kita sunat muakkad. Ada orang berpahaman, ustaz, memadalah saya berkorban 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang dulu saya dah berkorban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah korban dilaksanakan setiap tahun. Ibadah korban bukan ibadah haji sekali seumur hidup. Tapi kalau kita ada kemampuan, kita kena berkorban. Kita boleh mengumpul daripada bulan Muharram sampailah pada bulan Zulhijjah ini. Berapa ratus sangat kita boleh keluarkan modal kita untuk melaksanakan ibadah korban. Manakala kalau kita tidak mampu, kita boleh mengumpulkan dana daripada sebuah rumah. Tonton sikit seorang daripada anak-anak menanti kita, suami dan isteri, beli seekor kambing ataupun korban satu bahagian, sebagaimana perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda menyembelih seekor kibas. Nabi mengatakan bismillah, dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah daripada Muhammad wa ali Muhammad, daripada keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau seorang sudah korban daripada sebuah rumah, memadalah untuk sebuah rumah itu berkorban pada tahun ini. Tapi jika sebuah rumah pun kita tak mampu, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sila muhasabah diri. Walaupun Nabi kata man wajada sa'atan, siapa ada kemampuan, kita mampu sebenarnya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita suka berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manifestasi ibadah korban menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, menyembelih sifat kedekut yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita sanggup tukar kereta baru tiap-tiap tahun, tukar motor baru, tukar langsir baru, semua kita nak tukar. Sebab kita nampak di depan mata kita, kita dapat lihat ini langsir baru, ini kereta baru, ini rumah baru. Tapi kita lupa tentang satu perkara yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simpanan tetap kita di hadapan Allah di akhirat nanti. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan binatang korban itu akan datang dengan kulitnya, dengan kukunya, dengan bulunya, menjadi syafaat penolong kepada kita di akhirat nanti. Itu kita tak nampak, tuan-tuan. Betul lah kata Nabi SAW, tak kala mana baginda menyembelih seekor kambing, Nabi menyedekahkan, hadiahkan kambing tersebut kepada para sahabat. Dan Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, isterinya, wahai Aisyah, apa lagi yang tinggal untuk kita, wahai Aisyah? Maka jawab Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ada sedikit lagi daging yang tinggal pada kita. Ada riwayat mengatakan, 3 kaki je Rasulullah, kaki kambing. Maka jawab Nabi, itu bukan kita punya, wahai Aisyah. Yang kita punya, yang kita sedekahkan kepada orang, itu kita punya. Yang tinggal itu bukan milik kita. Tuan-tuan tahu masuk hadis ini menyatakan kepada kita yang kita simpan puluhan ribu, yang kita simpan ratusan ribu dalam bank, di mana-mana simpanan tetap kita, itu bukan milik kita, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Yang milik kita apa yang kita keluarkan kerana Allah Subhanahu wa taala, itulah simpanan tetap yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 ولله الحمد. أحمدك يا ربي ما علمتنا أن نحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara lain manifestasi daripada ibadat korban untuk memupuk kasih sayang antara kita, daripada orang yang berada kepada orang yang kurang berada, daripada orang kaya kepada orang miskin. Maka ketika mana kita melaksanakan ibadah korban, bukan daging itu yang kita kejarkan, tapi ibadah itu yang patut kita utamakan. Jangan ada sifat saling merebut daging korban, memilih daging korban. Aku nak itu, aku nak ini. Yang lain aku tak nak, aku nak ekor saja. Contohnya, aku nak daging batang pinang saja. Dia masuk korban, tapi dia memilih ini aku punya. Dan ingat, bagai siapa yang mengelolakan ibadat korban, kalian tidak boleh mengambil daging korban semudah-mudah disebabkan kapasiti kalian melaksanakan ibadah korban ataupun menjadi pengelola ibadah korban. Sebab setengah tempat dia tak faham. Sebab saya jawatan kuasa yang buat kerja ibadah korban ini, saya mesti dapat lebih daripada daging tersebut. Itu kesilapan yang besar berlaku pada kita. Sahabat tahu. Bahkan ada orang menyimpan daging korban sebab dia tukang sembelih, dia tukang lapah dan sebagainya. Ini satu kesesatan yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala sekalian, pupukkan semangat kasih sayang antara kita. Tak dapat daging tak apa. Yang kita dapat bagaimana kita meninggikan syiar Allah Subhanahu wa taala pada yaumil adha ini, pada hari adha ini,
dan 3 hari-hari tasyrik tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qaula, mendengar kalamullah, kalam Rasulullah, kalam peringatan, fayattabi'una ahsana, dan mengikut segala kebaikan-kebaikan yang ada. Marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam buat dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu ayah kami ya Allah, sayangilah mereka sama sebagaimana berkasih dan sayang kepada kami waktu kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ibu dan ayah kami telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup lagi ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Jadikan anak-anak kami, zuriat kami penyejuk mata memandang ya Allah. Sejuk mata kami bila memandang mereka ya Allah, disebabkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada berlaku perkara fahsyat dan munkar, dengki berdengki antara satu sama lain, fitnah memfitnah antara satu sama lain, bermusuhan sesama saudara kami ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada raja kami Paduka Seri Sultan Perak Raja Nazrin Muazzin Shah ibni almarhum Sultan Azlam Muhibbuddin Shah al-Maghfurullah, dan Masyuri Perak Raja Tuanku Zara Salim dan seluruh kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallallahu